Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kitab kita pakai muka surat 16 ni. Telah pun juga sama seperti orang yang tutup mata hati dengan selalu. Telah pun juga kepada maksud ini diisyaratkan oleh sahibus syara', pembawa wahyu syara', iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, innan nura iza dakhala al-qalba infasaha wa insyaraha. Faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Faqala at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti. Kata sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia masih lagi anugerahkan kepada kita kebolehan berada atas muka bumi ini, meneruskan kehidupan kita sebagai hamba dia. Alhamdulillah. Beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dialah telah mengurniakan kepada kita dengan limpah kurnia dia, lahir daripada mak ayah kita Islam. Dengan itu kita dihukumkan Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Walaupun kita tak faham Islam, dengan Islam yang kita dapat ni, dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita untuk dibesarkan menjadi sebagai orang Islam, dibiasakan dalam syariat Islam, boleh zahirnya ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi diberi kepada kita kesedaran untuk belajar, menuntut ilmu, untuk belajar khasnya mengenali agama Islam ni. Alhamdulillah. Mengenali agama Islam, dasar dia mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah diberikan kepada kita keinginan, kehendak untuk mengenal siapa yang kita duk sembah. Macam mana nak melalui kehidupan ni untuk mentauhidkan dia. Ada hubungan hati sanubari kita dengan dia, faham kita ke dia, ada perasaan rasa hati kita ke dia, sedar kita ke dia, kenal ke dia. Mengenali siapa makhluk ni khasnya diri kita, yang kita ni takkan datang, takkan ada melainkan daripada dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah.
berada pula dalam masjid ni untuk insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Minhajul Abidin ni insya-Allah. Dan syukur dapat juga, walaupun dalam keadaan ada kekangan pergerakan daripada pemerintah ni dengan bencana yang kena kat kita, diberikan lagi kesempatan, keizinan pihak penguasa untuk kita boleh datang majlis umpama ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada dia. Dia itu Allah Ta'ala. Syukur dapat meneruskan jadual kita untuk terus mengaji, belajar, dan masa yang sama juga kena sentiasa waspada, menjaga yang wabak diperingatkan kita sentiasa satu hal besar lagi pada tu adalah iblis, syaitan, nafsu, dunia. Ni semua ialah musuh-musuh besar kita. Itu juga dosa, maksiat, menggelapkan hati kita, menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita sebut Allah Ta'ala, tapi kita tak sedar tadi. Ni sebenarnya lebih bahaya daripada coronavirus lagi. Yang ni yang kita terus nak belajar, nak faham macam mana untuk melalui kehidupan ini, untuk benar-benar boleh menjadi abid, betul-betul diiktiraf pula oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita ni abid, hamba dia. Nisbah kita memang mengaku hamba, takkan nak mengaku Tuhan. Tapi betulkah penzahiran hidup kita ni sebagai hamba? Yang ni yang insya-Allah nisbah kitab yang kita baca, kita nak teruskan untuk melalui proses pembacaan kitab ni daripada kitab yang digarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullah alaih, untuk kita ambil faham bagaimana jalan yang dia nak tunjuk kepada kita, bagaimana nak melalui perjalanan sebagai orang yang benar-benar dapat keridhaan Ta'ala. Memang kita di sisi orang Ta'ala, Allah istilahnya pandang kita, dia memang menerima ketaatan kita, dan kita pula memang ada hubungan dengan dia, sedar ke dia, faham ke dia, tauhid ke dia, cerah mata hati kita pada dia. Memang kita dalam proses berjalan ke dia dan sentiasa ingat ke dia, zikir dia, takzim dia, membesarkan dia, mengagungkan dia, tauhidkan dia. Mudah-mudahan itulah keadaan hati sanubari kita insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi antara lain kita bicara dulu sebab untuk boleh dapat berjalan pada Allah Ta'ala ni, nisbah kurniaan dan limpah kurnia Allah Ta'ala, anugerah dia. Istilah kita bicara dulu, apa dia? Allah Ta'ala lapangkan dada kita, dia buka pintu hati kita, lembut hati sanubari kita, seronok kita untuk belajar agama, kenal Allah Ta'ala, datang masjid, datang surau. Itu adalah antara simptom, bila bahasa moden-moden sikit kan, simptom menunjukkan Allah Ta'ala nak bagi hidayat ke kita. Cuma adakah yang tu dah kemuncak hidayat? Belum lagi, baru mula tu, baru mula. Duk main masjid ulang alik dah pun, dengan apa insya-Allah dia nak tunjuk ke kitab kita ni, dengan apa sepatutnya kita ambil faham. Dan kalau kita betul-betul faham nanti, dan boleh pula mensemak diri kita, kita ni rupanya baru mula pun, belum sampai pada satu tahap yang sepatutnya tahap tu yang kita kena capai. Yang itulah yang kita nak kena muhasabah diri, kena lihat diri dan tengok panduan yang diberi untuk insya-Allah boleh berjalan ke ilahi, betulkan hati sanubari supaya lurus hati insya-Allah. Baik. Jadi antara sebab untuk boleh berjalan sebagai hamba ni, tentulah kurnian Allah Ta'ala kepada kita. Apa dia? Dia lapangkan dada kita, seronok nak buat agama. Walaupun PKPB ni dibenarkan boleh main masjid, alhamdulillah, seleganya kan. Boleh berjemaah, alhamdulillah. Jumaat pun dibenarkan, alhamdulillah. Tapi tengok-tengok 40 je, Masya Allah. Tuan-tuan, saya tak tahu
Saya merasa kesepitan itu. Inna lillah. Betul kan? Dengan peraturan itu kan. Kita dapat peraturan baru hari ni. Jumaat kita esok lusa kan. Berapa orang? 40 orang. Allah, tuan-tuan tak tahu, saya sedih lah. Kenapa 40 je? Zon hijau 40, zon kuning 23. Tu pun angka tu pelik juga. Macam mana 23 tu? Tak tahu, saya muskil. Tuan-tuan tak apalah, alim ulama, wali-wali faham. Saya muskil. Memang mana 23 tu? Kenapa 40? Sebesar-besar masjid ni 40. Saya sebut macam-macam kat coronavirus lagi, orang marah pula kan, kata tak setuju apa. Memang ada benda tak setuju pun. Saya sebut tak ada vaksin lagi, tak ada ubat lagi. Semalam saya tengok ini saya tak perhati pun, sembuh semalam 1385. Wah, apa ya? Sembuh kan? Sembuh pula orang, sembuh sepenuhnya 1380. Dengar saya sebut. Wow. Ni tu lah. Maksudnya tak payah pakai vaksin, tak payah pakai ubat khas untuk COVID-19, tapi boleh sembuh. Jadi maksudnya tak adalah bahaya mana. Kecil manis ada tak? Tak ada. Darah tinggi? Alhamdulillah, silap tanya. Tokek madu lagi tak payah tanya kan. Ada kecil manis? Tak ada juga. Darah tinggi tak ada? Oi, orang Malaysia ni maju sihat-sihat lah, alhamdulillah. Pujilah orang Taala banyak-banyak. Orang kecil manis pun ada 10 tahun cucuk ni tu. Tak sembuh lagi. COVID-19 kata bahaya, wabak tu. 10 hari sembuh. Sepenuhnya. Sikitlah saya sebut aja. Macam mana pun di atas keputusan demo tu satu hal lah. Satu, kita kalau ikut disuruh semak, tengok macam mana, renung, fikir pasal tipu daya hidup dunia ni banyak sangat. Khasnya atas kita sebut ni lah, khasnya atas kita sebut perjalanan syariat ni. Bila 40 je angka, tambah pula kita dalam kitab mazhab Syafi'i mesti 40. 40 ni ngam-ngam tu. Dia tu. Dia macam orang tahu tali genting sangat. Tuk sikit habis. Rosak habis Jumaat. 40 tu pula tuan-tuan bukan boleh ambil sebarang tau. Jatuh kuasa dengar kita sebut. Dia tak boleh cari hak baca Fatihah tak betul. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Bukan tengok koroni parti apa kan. Cari hak betul-betul boleh. Memang boleh sah Jumaat. Istilah 40 ni dalam kitab fiqh ni 40 yang kamil. Ni saja kita sebut lah kan. Kita nak bicara kita ni. Dia ni pun dia kat lah. Yang ni yang memang kita kena faham betul fiqh tu. Yang tu memang dah mesti ikut SOP lah. Yang ni nak advance lagi. Yang ni pun nisbah baca, baru nak baca kitab pun. 40 ni mesti kamil. Kamil ni maksudnya akidah dia kamil, fiqh dia kamil. Macam mana akidah dia kamil? Tak Wahabi, tak Syiah, tak liberal. Tak. Faham siapa Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi apa? Sembahyang, Fatihah dia betul. Tahiyat dia betul. Tak ada cedera huruf. Yang dia cuai pula untuk mengaji. Out, ni tak boleh lagi. Tak boleh pergi masjid. Pasal apa? Yang ni kalau mari pun bukan boleh jadi 40 tu. Mustaqim syukur dah. Yang mana hak mungkin, yang muka alim mustaqim tak boleh masuk jadi 40. Syukur. Lagi. Hak semayang pula tak boleh hak cincai puncai. Apa dia? Yang tak faham tamak ninah. Nak semayang banyak pergerakan. Yang semayang tu semayang lah. Kita sebut tak semayang. Lagi apa? Bak air. Dia reti mana nak ambil wuduk. Mana air mutlak. Mana air mustakmal. Mana muntah najis. Dia reti ni. Dan betul dah perjalanan hidup dia. Bukan pasik. Bukan kaki buat dosa. Bukan arak. Bukan kaki rokok. Sikit tu. Taklah, serius agak tu. Bukan benda main-main tu. Tambah difatwa oleh kebangsaan. Bukan saya fatwa, Majlis Fatwa Kebangsaan 1995 saya. Tapi tengok balik lah tentang haram rokok tu. Bila fatwa haram, bukan saya fatwa. Majlis Agama Islam siap lah. JAKIM, Majlis Fatwa Kebangsaan. Pergi tengok tahun berapa tu. Bahkan
Kalau kita tengok naluri fitrah kita pun kita kata mokok ni memang benda tak molek, betul tak? Betul tak? Dia orang yang ada iman lah ni, kita bicara apa iman ni. Orang ada iman, walaupun dia buat benda tak molek, dia takkan kata benda tak molek tu molek lah. Ya. Kalau benda tak molek, tuan-tuan kata molek, memang pula benda tu haram, berdosa, tuan-tuan halal, kafir tu. Sorry, saya bukan nak menghukum tuan-tuan ni, tapi ni kaifiat ulama sebut, dasar hukum. Benda haram, katalah misalnya dia tak sembahyang, ni masalah tinggal sembahyang lah. Ataupun dia minum arak, minum ketung, sedia dah maklum benda tu salah, dia tak sembahyang. Kalau tak sembahyang dia mengaku, ya Allah aku berdosa, aku tak sembahyang ni, ampunkanlah aku, iman masih ada ni. Pasal dia mengaku hak salah tu salah, kan? Tapi kalau dia tak sembahyang, kata dia, sembahyang, aku tak sembahyang pun rezeki murah pada orang pergi sembahyang ni. Oh, jaga tu, murtad tu kau. Walaupun tak pernah sebut dengan mulut, tapi itulah perasaan dia. Lu tengok Pak Lebay ni, Tok Imam ni ulah ali masjid, rumah kecil kan, beleng, rumah aku besar lagi, tak pergi sembahyang pun. Jumaat pun aku tak pergi, rumah aku besar lagi dia lagi. Orang ni tak kabur dengan dosa, berbangga dengan maksiat, kafir tu. Na'udzubillah. Pasal apa ni? Pasal dia tak rasa bersalah. Orang ada iman ni, dia mesti rasa bersalah, dia tak benda haram ni buat, mesti. Siapa yang buat benda dosa, dia tak rasa berdosa, maksudnya ni masalah, hati hitam gelap. Nisbah nak berjalan jadi hamba, tak reti hamba tu, dia tak reti hamba tu je. Hamba ni habis-habis orang kata lekeh lah, macam mana? Memang bergelumang dengan dosa lah, dan dia sedar dia buat dosa, dan kalau dia buat dosa pun dia susuk pada orang, dan dia akan mengaku, ya Allah aku banyak dosa, bagi moleklah aku. Dia memang ada perasaan nak jadi baik, tapi kalah dengan nafsu dia untuk dia nak jadi baik. Pasal kalah dengan nafsu, kalah dengan persekitaran, kalah dengan keinginan, kalah dengan kawan-kawan, kalah dengan kebiasaan, tapi nak jadi molek, tapi tak boleh lagi. Ni ada iman. Kalau tak ada perasaan ni, saya tak boleh pergi hukum tu. Jawab negeri ya. Maksiat mesti kena benci habis-habis dalam hati. Untuk lagi upgrade diri, kena benci dengan boleh keluar perkataan daripada mulut sendiri, tegah benda-benda yang syariat tak beri keizinan untuk diperbuatkan, apalagi jadi amalan hari-hari. Mana boleh. Labah pula orang pihak berkuasa, dia mesti ambil tindakan, dia kan ada kuasa. Ada tindakan yang dia boleh buat untuk memastikan bahawasanya memang benda dosa ni tak akan dilaksanakan sama sekali. Itu nisbah buat dosa. Begitu juga nisbah taat. Orang ada iman ni dah taat, hak fardu nak buat hak sunat. Hak sunat pun yang muakkad apa, kalau boleh yang ghairu muakkad pun nak buat. Bahkan hak harus pun kalau boleh nak, kalau hak sunat pun kalau boleh nak bagi jadi wajib. Nazar apa seumpama tu, bahkan yang harus pun ambil dengan berkira nak ambil dia, apatah lagi ada syubhah yang boleh jadi benda ni jatuh dalam haram. Sebut sikit lah ni, sepatutnya ni hal yang ada pada orang beriman. Dan tak boleh makan hak ni, tak boleh makan kafir punya produk, tak boleh makan hak ni, tak sikit pun menyusahkan kehidupan kita. Bahkan seronok kita hanya makan benda-benda halal. Aku tak boleh makan sosis ke apa ke, mantap lagi lah. Pas tengok pun tak gamak aku nak makan. Aku tengok pelik lah. Baik aku makan ikan masin, baik makan ikan bekasar, tengok pun pelik, aku tak makan benda ni. Tuan-tuan ada perasaan tu, okey, jangan kebaru nak makan, nak tahu apa tu, nak try agak sekali. Yang siap nama Pizza Hut ke apa, tengok dia ada iklan dalam TV ke apa, telio, aku tak teringin langsung. Okey, tambah bunyi Pizza Hut, nak tak apa pizza, roti ke apa, guna Sabah kat nasi ke apa, pizza, Kentucky tak apa, bunyi macam putih, tak ada selera aku langsung bunyi Kentucky tak apa tu. Contoh lah kan, saya nak sebut tu contoh.
Tambah pula kata nama bunyi Kentucky Fried Chicken, bunyi yang putih aku tak selera bunyi yang putih. Kalau bunyi Arab sudah ya, apa dia? Dujajah makliyah. Oh, sedap juga. Dia suka bunyi-bunyi Arab, bunyi Islami. Dia suka tu. Bunyi yang putih ni pelik-pelik mo. Saja sikit gitu. Nak sebut apa? Nak sebut kita punya kecenderungan, minat. Orang yang memang jiwa dia ada agama dia kan, dia takkan minat benda-benda pelik-pelik tu. Yang menyalahi daripada jumhur ulama sebut apa? Dia takkan minat. Tu kalau khasnya atas kita sebut. Kalau kena tak boleh Jumaat, ke Jumaat pun kena pakai kupon. Macam mana? Tengok nama tak ada dalam 40, kupon tak dapat macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, aku tak boleh pergi sampai Jumaat. Celaka ke mana tu? Astagfirullah. 40. Aku tak masuk dalam 40. Ish. Satu. Kemudian muhasabah sikit. Pasal apa tak masuk 40 motor tak? Mu tu kuat rokok. Mu tu kaki ketung. Mu ni orang masjid pun tak kenal. Satu tak pergi kupon kamu. Mu ni tak pernah datang main mengaji. Mu ni semayang pun tak kerti. Air pun tak kenal. Tumak ninah pun tak tahu. Fatihah pun tak tahu betul tak betul. Duk tengok usul awet lah, ngorak awet sana sini. Takkan orang panggil sama Jumaat dia. Tu muhasabah dia lah. Kalau memang kita orang taat, tiba-tiba tak masuk nama 40. Allah, aku tak boleh masuk saudara ni. Ya Allah, dia kata gile ke apa tu satu hal. Tapi kena cari 40 ni, 40 kamil istilah dia dalam fiqh. Yang ni jawatan kuasa, inilah jawatan kuasa yang nak fikir agama ni. Bukan jawatan kuasa pilih ikut dai. Baik tak? Dia lah orang utama nak susun strategi ni. Apa dia? Kalau 40 tu tak termasuk jawatan kuasa. Tak macam tu tak? Tak. Macam tu kan? Termasuk. Sepatutnya 40 ni tak termasuk jawatan kuasa. Tak termasuk orang imam macam dulu lah kan. Nampak ramai lah sikit. Ni 40 ngam cun. Ngam soi. Ngam soi ni tuan-tuan. Tak macam mana. Betul-betul tegang, putus sikit lah habis. Kenapa dia bubuh angka tu betul-betul 40 tu? Awak teruk sangat ya. Kalau saya lah. Tu saya kata, saya macam tu. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Tuan-tuan saya tak tahu. Yang mudah-mudahan tak ada lapang dengan dada kita, bagi semua orang risau. Tu pun saya kata macam ni. Muncul lah juga tak jadi macam dulu sampai Jumaat pun tak boleh. Ada jugalah esko kita pun dia bagi bersuara situ. Kalau dia ikut KKN tu mapuh kita tak Jumaat pula dah sebulan ni. Muncul lah juga dia pun kata teruskan la tahzan ya dah. Jangan duk khawatir, jangan duk takut. Teruskan. Alhamdulillah. Minta lagi apa? Ya Allah, lapangkan dada lagi. Buka lagi. Besar lagi kebenaran lagi. Ni pun boleh banyak mengejar lagi. Alhamdulillah. Nak tak boleh mengejar nak buat apa dah? Semayang pun tak boleh. Duduk rumah, agak-agak buka TV tu tengok apa. Kalau ada internet pun betul-betul mengadap kan kita punya live ke apa kan, betul-betul mengadap ke. Tengok gitu kan. Buka-buka tu tengok ceng. Tengok buat lain. Tu, entah. Bala ni tu. Allah. Jadi di atas kata apa yang kita nak sambung ni, nak kata apa? Orang yang beriman ni, Allah Ta'ala kan lapang dada dia. Mudah-mudahan tu yang pemimpin kita, raja kita, menteri kita, esko kita. Khasnya pemimpin ni lah, pemimpin suku. Memang minta dia lapang dada pasal dia memerintah, arahan akan keluar kot dia. Jadi kalau dia bagi arahan yang menyalahi syarak, sempit dah. Kat kita pula kena mengaji suku kan ni. Walaupun dia bagi arahan sempit, kita kena cari jalan macam mana supaya taat tu tetap berlaku kita ke Allah Ta'ala, walaupun dihalang kita untuk buat ibadat, walaupun dihalang kita untuk mengaji, walaupun dihalang kita untuk ikut perintah Allah Ta'ala. Yang ni yang kita wajib mengaji ni. Kena faham apa dia yang sepatutnya kita ni kena pergi cari, walaupun pemerintah tak pernah suruh. Kalau yang ni memang kena cari, wajib kita cari, walaupun kena tinggal anak bini. Pergi pasal itu tak? Kalau yang benda yang memang kita tak boleh kena pergi cari, tak boleh kena pergi ambil, tak boleh kena buat benda tu, walaupun pemerintah suruh buat, kita tak boleh buat. Pasal apa? Benda ni dilarang dalam syarak. Ini kita nak pergi. Ini yang kita nak faham ni.
Baru kita tak jadi lembu cucuk hidung. Sikit saya sebut itu. Lembu cucuk hidung ni macam mana? Dia kata apa-apa, okey. Tak sembahyang jemaah, okey. Dia kata apa? Okey. Polis tak payah pakai tudung. Sekarang ni boleh pakai tudung tak? Okey. Pak Angkat semua jaga sultan apa tak payah main jemaah. Mu kena jaga sultan. Okey. Pramugari tak boleh tutup pakai tudung. Okey. Itu kan keberontak macam tu kan. Tak ada langsung nak bangkang langsung kan benda-benda yang tak betul dengan syarat. Tak ngaji langsung kan hukum-hukum agama. Mu tak reti agama ke apa. Itulah. Cuma ayat ni macam kasar sikit tak? Tak, syariat dia ada panduan dia. Orang yang faham syariat ni mai ribut taufan pun dia macam bara api, dia tetap menyala. Lagi kuat angin, lagi kuat dia menyala. Bahkan dia memang akan sentiasa suka angin kuat ni. Boleh tak? Suka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni syariat Rasulullah aja. Ni agama Allah Ta'ala. Orang ada iman tu tak takut langsung. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La yakhafu dalam mata lain. Tak pernah takut orang nak caci dia, cerca dia, orang buruk kan dia. Takut apa aku takut ini akhafullah. Tak berhati makhluk. Tak takut dengan cercaan makhluk sikit pun. Betul tak? Mu nak takut siapa? Takut makhluk cerca mu ke? Nabi Allah Ta'ala cerca mu. Kita nak takut siapa? Kalau takut ke makhluk, tak betul lagi akidah kita. Wajib taubat lain, ngaji lain. Macam mana nak jadi hamba Allah Ta'ala? Kita ni bukan hamba Allah Ta'ala lah itu. Hamba setan, hamba iblis, hamba nafsu, hamba dunia, hamba duit. Na'udzubillah. Di atas itulah yang kita nak sambung ni. Kita telah pun juga nak menunjukkan kata orang yang dapat hidayat ni, orang Ta'ala akan lapangkan hati dia untuk terima Islam ni. Yang tengok ayat Quran dia sebut dulu, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa yang Allah Ta'ala lapangkan dada dia, dia ni dia dapat cahaya daripada Allah Ta'ala, limpah kurnia yang tak terhingga. Siapa? Oh, dia nampak hak baik tu baik dan dia nak ikut baik ni, walaupun orang tak bagi dia buat, dia nak lagi. Dia nak tu. Baik. Telah pun juga kata dia menunjuk kepada maksud ini diisyaratkan oleh sahibu syar'i, pembawa wahyu syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Innan nura iza dakhala al-qalba infasaha wa insyaraha." Faqila ya Rasulullah, hal lizalika min alamati yu'rafu biha? Faqala at-tajafi 'an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Artinya bahwasanya cahaya makrifah apabila masuk menerangi ia ke dalam hati seseorang itu, nescaya jadi lapang, lega dan terbuka hati dengan berbuat taat. Lalu orang bertanya kepada baginda, "Wahai baginda Rasulullah, adakah keadaan yang sedemikian dapat diketahui tanda-tandanya?" Serta-merta baginda menjawab, katanya, "Ada, iaitulah berjauhan membelakangkan negeri yang banyak tipu daya dunia dan kembali menuju ke arah negeri yang kekal akhirat, lagi bersedia untuk menemui mati sebelum ianya tiba." Itu juga menyokong ayat Quran yang lepas yang kita belajar. Tengok yang ayat Quran tu, baca sekali lalu tadi tu, nak menunjukkan apa? Rasulullah tunjuk siapa dah, sama juga prinsip dia. Apa dia? Allah Ta'ala kalau dia bagi petunjuk kat kita ni, lapar, hati akan lapang, dada akan lapang, yang turut bahasanya, sejuk hati kita untuk pergi taat. Ni bulan apa? Rabiul Awal nak akhir, nak masuk Rabiul Akhir, kemasuk dah. Dah lagi. Contoh kan, Rabiul Awal dah habis, Rabiul Akhir, jam dia awal, jam dia akhir, Rejab, Syaban, tak lama dah nak Ramadan ni. Kena PKP ke apa, tak tarawih lagi. Dia nampak siap dah tu. Nampak baca Ramadan tu. Baca dah. Nak buat apa? Contoh lah kan. Allah. Siapa yang ni tengok-tengok tak boleh pergi Jumaat, Allah tak boleh pergi Jumaat, tak boleh pergi ni. Aku nak buat apa di rumah?
Dia nampak dah dia nak susun apa. Aku baca Quran hak ni, aku zikir hak ni, aku buat hak ni, aku buat hak ni. Dan dia nak buat ni, dia jurus dia taat. Dia punya matlamat tu kita taat. Bukan matlamat dia khilaf taat. Takkan dia gitu. Orang hati dia bercahaya ni, dia tak akan pergi khilaf taat. Tak. Nak tengok kita ni hati bercahaya ke gelap kan? Apa dia? Nak pergi ke taat ke di sebalik taat? Tu kan. Dia punya panduan mudah sangat. Sahabat tanya ke Rasulullah, boleh kenal ke? Boleh kenal ke? Boleh. Bahkan dalam hadis lain kalau kita belajar, ada ketika Rasulullah pernah ditanya, ayu rabu ahlul jannah mi ahlin nar, ahli neraka dengan ahli syurga ni boleh kenal ke? Rasulullah boleh kenal. Macam mana nak kenal ahli syurga ahli neraka? Tengok amalan dia. Ahli jannah ya'malu bi amali ahli jannah wa ahlun nar ya'malu bi amali ahli nar. Ahli neraka dia akan amal ahli neraka. Lalai, berpelesiran gitu, bodoh, bengong, maksiat. Tak ada langsung cita-cita nak agama, nak taat, nak kenal Allah Ta'ala, nak ikut Rasulullah, nak zikir, nak selawat, nak mengaji, nak hilangkan kebodohan diri. Tak ada langsung. Tu tanda ahli neraka tu. Bukan nak bagi hukum tak. Pasal nak tunjuk ni simptom, di alamat kan? Indikator untuk kita kenal kan? Itu tak ahli neraka. Kalau ahli syurga pula boleh kenal sama ahli syurga. Boleh kenal. Tengok duk mengaji umur 70, 80 kenal tak boleh pergi masjid pula. Allah, ni ketah ni. Kita dah tua nak mati ni, tak boleh pergi masjid pula. Sepatutnya bagilah kami mati pun mati pergi masjid ni. Tak ada langsung pasal. Tambah tua pula tak lagi masjid. Mujur tak lagi masjid. Becik aku. Oh, becik pergi masjid rupanya. Mujur tak payah pergi masjid. Payah-payah ingat lagi. Oh. Dia kau. Itu nak tunjuk kata indikator. Nak kita punya tempat nak muhasabah diri. Nak tengok kita ni dapat nur ke dapat zulumat. Duduk dalam nur ke duduk dalam zulumat. Dan antara Rasulullah sebut lagi, yang ni lagi lah kan, apa dia? Dia bersedia dah untuk mati walaupun belum tentu mati, nak tahu mati bila, tapi mati boleh sampai bila-bila. PKP boleh tahu daripada bila sampai bila kan? Mati bila. Betul? Orang yang faham jalan akhirat ni tu ambil pada sabda Rasulullah tu, di isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Mati tak tahu bila, tapi dia dah bersedia bila-bila pun dia bersedia untuk mati. Yang tu pun dalam tu faham tu. Kita kadang bersedia juga untuk mati. Siapa? Dah putus asa daripada dunia. Nak makan pun tak boleh. Mata pun tak nampak. Telinga pun dah pekak. Bini pun tak boleh nak pakai. Betul macam mana? Baik mati. Rupanya putus asa daripada hidup dah. Bukan bersedia untuk mati tu pasal apa? La ilaha illallah. Ya Allah, aku memang ni. Pasal mati ni pertemuan hakiki dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada macam tu, tak kenal Allah Ta'ala. Nak pertemuan hakiki apa? Ni pun tak bertemu lagi. Duk lari jauh, mengaji pun duk jauh. Siapa dia tu? Sorry, saya punya ayat macam ni tu lah, minta maaf je. Saya mulut tak tahu nak kata ke mana. Dia pergi kat tu. Minta maaf lah kalau terasa tu. Tapi terasa marilah duk depan, duk jauh apa. Ngaji sekerat tiang, ngaji balik tiang ni masalah ni sebenarnya. Ngaji sepatutnya terang-terang. Kalau maksiat, sembunyi-sembunyi. Mengaji, duk ni. Saya nak cerita apa? Ni keadaan kita sepatutnya. Kita kalau nak sebut kata, ni pun indikator syarahan sikit kat situ lah kan. Bab mati pun ni. Kita kalau nak sebut macam mana? Tak saya sebut ini buat macam. Kita ni kalau menteri besar mari lah. Dia kenal. Oh, kenal oh. Main ni. Duk bila? Orang kampung pelik lah. Oh, kenal. Ya. MB kenal. Bukan YB. MB kenal oh ni. Oh, syok. Tak syok. Mangkuk ayung tak reti. Tambah jadi menantu dia kan. Jadi ipar dia ke, besan dengan dia ke, birah dengan dia. Macam mana? Best. Sonok lah. Kita mengaji ni, katalah mengaji ni, nak sebut orang besar kan. Kita orang besar dalam agama bukan YB, bukan MB. Orang besar dalam agama ni Tok Guru ulama.
Kita pergi ni Tok Guru kenal. Oh ustaz ya, mari. Jangan duduk bawah tu, mari duduk sini. Silap kata dia. Mari. Aku nak bangun. Mari duduk sini. Aku dah dengar mu mengajar. Ni je dah tak ada siapa kenal dah. Tok Guru ulama seorang pun tak kenal, ustaz pun tak kenal. Tak kenal langsung. Nak kenal pun nak duduk tempat gelap. Sorry nak saya suruh sikit. Yang tempat gerak tak masuk langsung dalam masjid. Tak bisa bertemu langsung. Bahkan tengok muka. Ustaz ni selalu duduk perli kami ni. Bung lari. Wah, orang yang memang hati sejuk ni kata dia. Ustaz ni, aku suka ustaz ni. Dia balung kalau rubah. Lapang dada aku. Kenapa? Bau aku sedar. Bodoh aku. Kalau aku tak sedar, aku dah bodoh. Mujur lah kena. Mujur lah. Kalau tak bodoh tu lah. Mujur lah. Kalau tak beringat langsung. Duk lalai. Alhamdulillah ada juga orang katok ke. Kalau tak ada orang katok, duk lalai gitu lah. Mujur lah. Ada orang duk beringat kita lagi. Ni. Orang ada hati. Orang ada iman macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kita macam tu. Pasal apa? Ni pun iman kukuh sangat dah kan. Malu kita sebut iman kukuh kan. Pasal kita banyak benda kita cuai lagi dan tak bersedia lagi. Okay. Jadi saya sebut itu cukup untuk kata hadis tu nak menunjukkan ni indikator, tanda-tanda. Tambah sebut bersedia untuk mati ni. Ya Allah, kita ni betul ke bersedia untuk mati? Allah. Saya ngaji ada sikit Tok Guru kata gini, nak mati ni, kita mati, kita akan hidup kekal abadi. Apa bekal kita bawa? Tanya situ macam ni. Ni kita nak hidup kat dunia ni berapa hari? Tak tahu berapa hari. Agak-agak ada umur 100 tahun ada tak? Agak-agak ada tak? Tipis 90 tipis 80 tu jarang betul ayat tu. 70 pun kadang-kadang. 60 sikit 50 ada okey lah. Saya buat 50 lah. Nak cerita apa ni? Jadi umur kita nak pergi sampai tu. Kalau kata ada 20 tahun lagi, kita risaulah 20 tahun. Ni kalau duit ni kena PKP 3 tahun kan, habis papa ke dana ni tak? Betul tak macam tu? Betul tak? Fikiran yang betul tak? Tuan-tuan bayang tengok takat kita semayang bekal-bekal ni, beres-beres ni. Ngaji pun balik tiang, ngaji sekat tiang ni, bohong tu. Amalan pun tak tahu ke mana lagi. Semayang pun tumak ninah ke apa tak biasa pelajari dengan sempurna. Semayang pun celung-celang, saat mari tak mari. Nak hidup akhirat ni kekal abadi selama-lamanya, tak ada hujung. Dia bukan macam PKP. Agak-agak macam mana? Cukup tak cukup belanja? Orang beriman tu dia akan fikir, aku nak bekai apa? Duit nak sedekah, duit tak ada. Nak buat apa? Nak duduk masjid, nak sembahyang lama-lama tak boleh. Baca Quran 2-3 jam mata pun kelabu. Baca apa tak pandai. Macam mana? Nak bekai kau nak? Nak bekai apa? Kalau orang ada iman dia fikir tu, apa jadah jadi kita ni kita duduk pondok lah. Jual lagi rumah ni. Tinggal anak-anak mu besar-besar dah. Rumah besar-besar tu. Tinggal rumah hatu lah ni. Hatu jin yang tinggal 2 orang. Itu je lah. Jual rumah ni. Lagi duduk pondok misalnya. Ada contoh-contoh lah kan. Duduk pun nak makan pun peti sejuk tu. Masak tu 3 hari pun nak habis. Duduk makan nasi tu. Perangat tu. Perangat. Belah-belah ayam tu. Ayam yang gemuk. Nak makan pun gigi tak ada lah. Nak kunyah daging. Bagi ayam tu. Ayam tu banyak. Kau banyak-banyak nak sebelah pun. Kami tak boleh makan ayam. Gigi tak ada dah. Contoh lah. Saya merepek sikit lah ni. Sebab nak tunjuk kata hal kita tu. Keliling kita tu. Adakah kita ni dalam keadaan nak mengaji, nak ambil taat, nak betul berjalan, kita pergi ke Allah tu? Yang tu yang kalau orang faham, dia akan mula dah nak berhenti jalan. Dia cari. Dan kalau nak cari ni, dia tak tunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun apa. Ni melompat siap dah ni. Tambah kata tak boleh bergerak ni, aku nak pergi mana nak boleh mengaji ni. Dia tak boleh duduk dia kan.
Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya pun ni memang hari tu pun ada dah dia tu. Dia pun tengok kena kepung je ni lah. Saya lari pergi Lenggong. Tuan tak faham sudah Lenggong tu pasal apa kan. Pasal ada orang bagi pondok kan dah. Mau pun tukar dah. InsyaAllah cadang nak operasi bulan puasa ni. Nak cadang nak operasi bulan puasa. Ditakdirkan oleh Allah ni operasi kan. Tapi banyak tempat tak siap lagi lah. Duduk tu boleh feel dah. Oh ni lah tempat aku nak duduk cadang. Cadang nak duduk bulan Ramadan tu. Dah Allah Ta'ala bagi duduk awal ni. Duduk ni. Oh macam ni. Fikir tengok. Duit pun ada orang bagi dah. Alhamdulillah. Kadang kita tak iklan terang mana Allah. Tapi orang bagi duit lah. Memang ada orang yang memang murah hati sumbangan. Nak bagi. Nak buat untuk belanja tu. Ada orang tanya dah. Ustaz pondok Kelami ada tak? Pondok perempuan ada tak? Anak saya nak hantar ada tak? Ada tanya dah. Alhamdulillah. Kita baru iklan gitu ya. Baru cerita gitu ya. Ada orang tanya saya dah. Muncul Alhamdulillah. Maksudnya memang ada orang yang bersungguh nak agama kan. Tuan-tuan memang ada. Satu, soalnya macam mana? Kita ni ada tak? Satu. Kadang-kadang kita memang duduk tempat agama dah. Kita pun kadang tak bersungguh-sungguh untuk jadi orang agama. Itu masalah dah. Kadang-kadang orang yang dia tak ada agama, dia nak cari agama. Ada orang yang duduk tempat agama, macam tak ada agama ya. Kasar sikit lah ya. Kasar sikit. Nak tengok ada agama tak ada agama, tengok perasaan macam mana. Adakah sentiasa nak muhasabah diri, makin nak muhasabah diri, makin nak mempertingkatkan apa yang ada ni. Tak pernah redha dengan apa yang ada, puas hati, nisbah amalan yang dia boleh praktik setiap hari, bahkan sentiasa duk mencari macam mana nak perbaiki diri. Ini orang ada iman. Kalau duk rasa cukup dah solat sunat aku, kalau kira Lailatul Qadar ni aku jumpa berapa kali lah. Umur aku 20 aku pergi masjid dah. Lailatul Qadar Ramadan tak pernah tinggal. Ni umur 30, 20, 10 tahun. Setahun 83 tahun. 10, 830 tahun. Tak apa dah. Okey dah tu. Mati pun pandai dah. Ada orang macam tu kan? Dia apa? Matematik pahala. Matematik pahala. Itu kan? Macam tu kan Nabi ajar. Macam tu kan para ulama' tutup guru kita ajar. Macam tu kan. Yang tu kalau dapat idea macam tu, akal itu, mampu tak main masjid lah. Padat dah aku pergi Lailatul Qadar itu aku temu tak pergi masjid setahun ni. Tak apa dah. 83 tahun jamin siap lah. Jangan lah tu. Sesat barat lah tu. Ada ke pahaman macam ni? Pernah jumpa tu saya cerita tu. Baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi betul perjalanan kita. Bagi kita bersedia. Khasnya entah kita nak mati ni. Macam mana ni nak mati ni? Soalan pun bocor dah. Sekibar jawapan pun dah tahu dah. Soalan pun dah tahu, jawapan pun tahu. Tapi memang boleh jawab lah. Tu pun pelajaran kena ngaji suku. Nak sebut, tu benda-benda yang kita kena fikir. Muhasabah. Terus. Maka apabila terbayanglah di ruang benak hati seseorang hamba itu punca permulaan sebarang apa suatu lintas, ia menyedari dirinya dengan berkata bahawa sungguhnya aku tahu diriku ini dikurniakan oleh Allah dengan beraneka nikmat, terutamanya nikmat hidup, bertenaga, berupaya, berakal, boleh bertutur dan dapat merasakan dengan naluri perasaan perkara-perkara yang indah didengar dan dilihat, juga segala yang lazat dirasa, disentuh dan diraba. Serentak dengan nikmat-nikmat ini dihindarkan daripadaku berbagai-bagai kemudaratan dan keburukan. Yang ni antara pengarang nak sebut sahabat-sahabat dapat hidayah ni, dia boleh mikir dah diri dia. Allah dah bagi nikmat banyak. Makan, minum, badan sihat. Umur 50, 60, 70 tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, sihat lagi. Allah beri. Allah beri. Dia sedar. Dah Allah beri pula. Dia nak fikir apa? Macam-macam nikmat lagi orang Ta'ala bagi. Macam ni. Keliling ni macam mana? Harta, benda semua. Mata, penglihatan pun tak gaduh. Pakai spek. Telinga pun tak gaduh. Semua. Makan pun selera lagi. Tak ada pantang langsung. Balur semua. Dia boleh sedar nikmat tu dalam masa yang sama. Dia boleh muhasabah diri. Aku ni kalau nisbah orang Ta'ala bagi nikmat banyak dah. Aku balas nikmat dia beri ni mana agaknya. Tu kenal tu mula nak dapat hidayat tu. Tu tanda-tanda Allah Taala nak pancarkan sinaran cahaya hati kita. Terus
terlintas pula dalam hati hamba tadi bahwasanya orang yang mengurniakan semua nikmat-nikmat ini Allah tentulah sekali sungguh dia menuntut kepadaku dengan membalaskan kesyukuran dan mentaati kepadanya. Kiranya jikalau aku lupa berbuat demikian, maka tentulah ia akan menghilangkan nikmat-nikmatnya itu dari diriku dan ditimpakan kemurkaan azabnya ke atas diriku. Dan dia Allah sungguhnya telah mengutuskan kepadaku seorang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diperkuatkan dia dengan tanda-tanda bersama-samanya, beberapa mukjizat yang di luar kebiasaan adat yang berlaku hari-hari. Lagi tidak ada siapa pun daripada manusia dan jin di dunia ini dapat melawan mukjizatnya. Yang ni pun lanjutan daripada dah lintasan hati ada, dia akan fikir apa yang dia buat, lepas tu apa nikmat Allah Ta'ala beri, dia sedar sebenarnya ni semua kurniaan Allah. Selagi tak boleh ada perasaan ni, maksudnya belum dapat hidayah. Pasal mudah lah gitu Ada orang memang dia sedar, dia sihat apa-apa, tapi dia tak boleh nak mikir yang kata ni Allah beri. Dulu tu Allah Ta'ala beri ni, dia tak boleh nak fikir yang kata dia beri ni atas semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila. Lepas tu kalau dia beri ni, takkan takat ni saja hidup aku, takkan makan minum saja, takkan ada anak isteri, ada pangkat makan minum, takkan sembahyang 5 waktu saja, takkan takat puasa bulan Ramadan saja, takkan zakat RM7 setahun, takat tu ya aku belanja jalan Allah Ta'ala RM7 setahun. Makan nasi lemak sepagi, apa, roti telur goyang sarang, tu pun sebiji RM4, makan 2 biji pula tu RM10. Contoh ni bayar peterah RM7 setahun, tu pun bangga dah, wah aku dah bayar peterah. Memanglah mau bayar, tapi takat tu saja mu dengan agama RM7 setahun. Boleh masa 24 jam ni mu sembahyang ni berapa minit takat tu je hubungan mu dengan Allah Ta'ala. Dengar saya pun kan nampak sikit tu ya. Kalau kata puasa tu 360 hari, 365 hari kira api syamsiah tu, kita puasa 30 hari. Kalau 360 hari je pun sikit. Ni 30 hari je. Tu. Haji tak boleh pergi haji pula lah ni. Tak ada apa lah. Nak sebut supaya fikir tu. Betul dah nak ikut Rasulullah. Rasulullah ajar ni takat rukun Islam aja kan. Yang kita duk faham Islam ni hanya buat rukun Islam tu yang ulang alik masjid. Tu ada kuliah dengar sambil-sambil sandar dinding tu. Kali rumah tengok astro, balik lagi makan tidur. Esok sembahyang subuh, ulang alik pula, balik sembahyang subuh, balik tidur pula. Ni PKP lah, tidur Bangun lagi pukul 8, pukul 9, pukul 10, cari nasi lemak, minum kopi, tidur lagi. Dah tak boleh buat apa lah. Macam tu yang hidup. Padan dah tu. Puas hati lah. Oi, jaga sikit lah peringat tu kan. Kalau macam tu lah kita hidup, maksudnya macam tak ada wawasan je. Bunyi muda sikit lah bunyi tu. Macam tak ada matlamat hidup aja. Maksudnya kalau tak ada kerja ni, tak kerja lah kita. Kerja kita apa? Tak ada kerja lah. Hidup je lah. Jadi kalau selalu kotlah ada alasan tak pergi sembahyang masjid siapa? Sibuk ni. Ni tak sibuk pun. Pergi sembahyang tak awal juga. Quran tak baca juga. Zikir tak ada juga. Istighfar tak ada juga. Tuntut ilmu dah juga. Baca kitab pun dah juga. Muhasabah diri tak juga. Apa juga. Selawat atas Nabi pun dah juga. Tu dia buat apa sikitlah dengan pasal-pasal itu kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita ni bencana macam ni antara hikmah dia, antara sebut tutup guru ulama kita, dia sebut pada dulu lagi prinsip ni apa dia? Ni ujian dan sebagai alat untuk kita muhasabah diri. Aku ni nak ke mana ni? Bila ada kerja sibuk kata kerja, tak boleh buat taat. Bila tak ada kerja apa, tak taat ke mana pun. Wajib sibak. Jadi apa yang Rasulullah ajar kita, apa yang dibawa kita sebenarnya. Yang pula memang benar Rasulullah bawa ni benar. Jadi apa sejauh mana yang dia bawa untuk kata benar tu, tang mana dia nak bawa kita ni sebenarnya ke mana? La ilaha illallah tu
Kita dah faham betul-betul ke? Yang tu kot persoalan dia. Lagi. Dia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun memberitahu kepadaku dengan sebenar-benarnya ada bagiku Tuhan Allah yang menciptakan, yang disembah, yang maha agung sebutan pujiannya, berkuasa di atas apa jua sesuatu, yang hidup tersedia selama-lama, yang menghendaki pada menentukan apa yang harus bagi ciptaannya, berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, yang menyuruh dengan berbuat kebaikan dan melarang daripada melakukan keburukan dan kemungkaran, berkuasa menyeksakan ke atas diriku jika aku membuat derhaka kepadanya, sebaliknya memberikan pahala kebajikan jika aku mentaati perintahnya. Dia mengetahui dengan segala yang tersembunyi di hatiku dan sebarang apa yang tergerak terlintas pada fikiran benakku. Sungguhnya ia memberikan janji baik syurga dan janji azab neraka, dan dia menyuruh berpegang dengan perundangan hukum-hukum syarak. Baik. Yang tu dia nak tunjukkan, kata orang yang dapat hidayat ni, perjalanan besar dia sekali, dia akan pergi kenal Ta'ala dulu. Mesti tak ada jalan lain. Orang yang betul-betul dapat hidayat ni, dia bukan terus ibadat, dia mesti sedar ke orang Ta'ala dulu. Kalau hanya boleh pergi sembahyang, ngaji tak ada, contoh, ataupun dia ada kesedaran nak zikir, ada kesedaran nak pakai tudung, contohlah tu kalau perempuan lah, mula-mula pakai tudung biasa, buah nama pula iking bawai, contohlah. Betul, pakai burdah pula, wow, kata dia bidadari syurga, contohlah, ya kan, tidak, baru pakai tudung dah. Dia bermula agama ni tahu mana? Hati. Mula agama ni sebenarnya hati. Hatta kita yang duk buat agama ni, duk main masjid, main surau ni, dia kena semak dekat mana? Hati. Hatta kita sebut Allah, duk zikir, dengar azan, hati kita macam mana? Hati tu. Hati. Ada orang dengar azan tapi dia tak peduli azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Boleh mana? Dia tak rasa lafaz yang dia sebut tu. Satu, kalau ikut adab azan ni, patutnya azan ni kalau tak istilah yang berhenti pergerakan pun, mulut diam. Baca Quran kena tutup. Pasal apa? Dengar azan. Saya nak cerita apa ni? Allah hebat, Allah Akbar, Allah agung, sikit ke sana tu. Nak sebut kata perjalanan hidayat ni mula dengan hati kena Allah Ta'ala. Mesti dia boleh berasa yang dia ni makhluk Allah. Allah bagi jadi dia. Allah sempurna. Tu yang dia susun bahasa kitab tu. Kalau ikut semua SOP untuk jadi orang beriman tu semua ada. Cuma kitab kita, saya atas kata prinsip baca tu tak kena perhatilah apa yang dibaca. Kitab pun ramai beli. Nak tunjuk apa? Dia cerita semua sifat-sifat ketuhanan tu. Kita mesti melalui ilmu yang sempurna untuk faham bab ketuhanan Allah. Dia memang wujud, wajib wujud, kidam, baqa. Dia mukhalafah lil hawadis. Tu sipi yang kita duk hafal lah. Dia yang cipta, dia kalam, sama, basar. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dia terkenal zahir, batin. Apa dalam hati sanubari kita, dia tahu zahir, batin kita. Tak ada apa yang tersudut, tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Zahir, batin, hak dulu, sedang berlaku, akan datang. Semua dalam ilmu dia mesti ada fahaman, keyakinan kita, terang mata hati kita, yakin kita Allah ni sifat lah. Berarti bila ni sifat dia, semak ni tak? Betulkah kita memang perasaan kita ke Allah Ta'ala macam ni? Macam ni macam mana? Memang hidup hati sanubari kita ke Allah Ta'ala yang Allah memang tahu. Dia duk tengok aku, dia perhati aku. Bahkan pergerakan aku ni pun datang daripada anugerah dia. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Ada pelajaran tauhid kena belajar tu. Kalau pernah belajar pun, atas sebut ulama perjalanan yang kita dah lalu sebagai hamba ni, apa dia? Kita kena sentiasa sedar Allah ni dia tak pernah putus-putus bagi nikmat kepada kita, dan semua nikmat yang datang kepada kita ni, walaupun kita tengok ada daripada manusia, tapi
faham kita, sedar kita, kita kata apa? Semua datang daripada Allah Ta'ala. Dia sahaja manusia ni hanya perantara. Makhluk ni hanya pemantara. Inilah fahaman ketuhanan yang mesti ada dalam diri kita, yang kita mesti mengakui Allah Ta'ala ni siapa dia, mesti kenal dia, dan dia menjanjikan kat kita macam-macam. Ada syurga, ada neraka, perintah dia pula ada macam-macam. Jadi kena muhasabah diri, apa dia perintah dia yang kita dah belajar, yang kita faham, yang kita reti, kita dah taat, kita buat. Antara perintah dia tu khasnya tahu mana? Luruskan hati kita ke dia, mentasdik, mengiyakan dia, membenarkan dia, yakin ke dia, sentiasa rojok ke dia, ingat ke dia. Inilah bahasa-bahasa ulama tauhid. Dia sebut hati itu sentiasa muraqabah Allah Ta'ala. Bahasa istilah sikit lah. Apa maksud dia? Inilah hati kita yang istilahnya tasdik, yakin, iman, membenarkan Allah Ta'ala, yakin Allah Ta'ala, hidup hati kita ke Allah Ta'ala. Hidup hati kita ke Allah Ta'ala. Dengar nak sebut sikit gitu. Apa dia? Hati hidup ke Allah Ta'ala. Inilah yang istilahnya sentiasa hidup. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Apa dia? Allah lah Tuhan aku. Dia bagi ada aku, dia bagi hidup aku, dia bagi mendengar aku, dia melihat aku, dia bagi daya upaya aku, dia sihatkan aku. Ni diturunkan hujan untuk aku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mati. Inilah mati dalam keadaan iman. Mati kalau memang duk faham dalam hati tu Allahu Rabbi, Allahu Rabbi ni. Malaikat dia dalam kubur nanti, malaikat muka nakir, dia tak gaduh tanya dah kita. Dia tengok kita duk zikir siap dah. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Hidup dalam hati ni. Allah bagi hidup aku, Allah jadikan aku, Allah bagi matahari kat aku. Malam pun dia bagi jadi kat aku. Terbenam dengan matahari, bagi aku rehat, bagi aku sihat balik. Dia bagi sihat aku, dia bagi hidup aku, dia bagi mati aku. La ilaha illallah. Ni hidup dengan keadaan Allahu Rabbi, Allah Rabbul Alamin. Mati macam ni. Inilah mati hamba. Ni mati hamba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni. Cuma perjalanan nak bagi jadi macam tu, jangan tuan-tuan tak tahu. Halangan dia banyak. Dengar sebut mudah. Nak dapat dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. Dia lapangkan hati sanubari kita. Dia faham dengan kita perjalanan agama ni. Dan bagi kita halobon, nak bersungguh. Boleh nak orang kata apa, meninggalkan kehendak-kehendak nafsu, beralih kepada kehendak Allah Ta'ala. Lawan kita punya malah tu, lawan kita punya jahil tu, lawan maksiat tu. Itu. Cuma maksiat ada kita sebut ni, maksiat judi tak ada, maksiat arak tak ada, ketum tak ada, katalah tak ada tu. Maksiat mengorak anak orang tak ada. Atas mengaji kena mengaji. Maksiat apa yang banyak ni? Maksiat tak sedar Allah Ta'ala. Maksiat tak tauhid Allah Ta'ala. Maksiat cinta pada makhluk. Maksiat nakkan pangkat. Maksiat nakkan harta benda. Maksiat ni maksiat juga ni. Maksiat juga ni. Ni yang kita baca Minhajul Abidin ni nak tahu maksiat. Hatta atas sebut ulama, saya nak bagi contoh maksiat yang kalau kita tak mengaji kita tak tahu maksiat. Contoh tu esok tidur ni nak pergi sembahyang subuh. Aku nak pergi sembahyang subuh. Contohlah. Bagus kan tak bagus? Bagus tak? Kalau duk kata aku nak pergi sembahyang subuh tanpa ada merasai, aku takkan boleh buat ni, melainkan Allah yang takdirkan aku untuk boleh pergi. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi aku hidup lagi, sedar tauhid ke dia, nak taat lagi ke dia, aku pergi sembahyang subuh berjemaah esok. InsyaAllah. Ya. Ada bab jumpa nanti dalam kitab ni. Kata Imam Ghazali, antara bahasa dalam kitab ni, tak ada insya-Allah tu, walaupun nak pergi sembahyang esok, nama dia sifat mazmumah. Dia panggil tulul amal. Dia panggil panjang angan. Tak mana panjang angan? Duk nak buat sesuatu, walaupun taat, tapi tak rasa bahawasanya tak akan boleh buat tu, melainkan dengan Allah Ta'ala restu. Kena kait insya-Allah, hadir hati Allah yang akan beri nanti. Tak ada perasaan tu, nama dia tulul amal.
Ada insya-Allah, hadir hati, Allah yang beri, baru nama dia qisarul amal. Ni dia akan sebut satu-satu ni. Inilah maksiat-maksiat hati yang kita kalau tak belajar, macam kita seumpama ni, kita tak jumpa kata, rasa maksiat apa nak? Kita tak tahu maksiat-maksiat yang ada keliling kita ni. Dan maksiat macam ni paling banyak maksiat apa? Maksiat hati. Maksiat hati paling banyak sekali kat kita tu berbanding dengan maksiat zahir. Nah, sebab maksiat hati pula dia berterusan, panjang. Maksiat zahir katalah curi sekali ya. Maksiat hati yang mana? Contoh, selagi tak taubat pada mencuri, cuma lah ni tak mencuri siapa? Tak ada peluang lagi nak curi. Tapi dalam hati ni tak pernah taubat, menyesal mencuri ni dosa. Selagi tak taubat tu, walaupun tak buat perbuatan mencuri, sentiasa duk hukum mencuri. Maksudnya apa? Batin dia tak berhenti lagi daripada perasaan mencuri. Ya. Kita maksiat banyak, maksiat batin. Bukan maksiat zahir ni. Curi sekali ya. Makan, minum, berdik, curi tu syukur kan. Tapi dia kata, yang maksiat panjang ni mana? Batin yang tak mau berhenti curi tu. Itu panjang. Ada orang dia berhenti curi siapa? Pasal ada polis banyak, pasal dah tua, pasal tak larat. Kalau ada kedekat, aku curi lagi. Maksudnya belum taubat lagi. Maksiat hati ada lagi, belum taubat lagi nama dia. Masih maksiat. Itu contoh lah. Contoh saya sebut tu maksiat mencuri, untuk mudah faham mencuri. Maksiat semayang, tak semayang, memanglah ni duk semayang dah. Tapi kalau ada lah peluang tak semayang, contoh lah misalnya tak payah pergi jemaah, tak payah pergi main Jumaat, hati ni seronok, mujur tak payah pergi main Jumaat, mujur. Maksudnya mu tak berhenti lagi daripada dosa mu tak suka semayang dulu. Tak berhenti lagi. Maksiat hati ada lagi. Maksiat hati ada lagi. Dulu duk ngorak awet contoh kan. Lani tak ngorak dah apa? Siapa? Bini pun tak terlayan Kalau diberi kederat balik jadi muda balik, minum madu ke apa kan? Madu pacak. Dia orang panggil nama madu tu lah. Tak ada tanya token. Tuan-tuan tak kenal saya kenal lagi pada tuan-tuan lah. Madu pacak ni apa dia ni, kalau jadi muda balik, aku nak buat jadi macam aktiviti muda-muda dulu, rupanya tak taubat lagi pada maksiat dulu, sabit tak ada kederat ya. Contoh ni saya saja nak sebut contoh ni, contoh maksiat hati. Sama lah maksiat-maksiat lain. Contoh ni duk main masjid, kalau katalah misalnya ada larangan ke tak payah pergi masjid, jom tak payah pergi masjid, tak ada gaduh susah payah, main rumah senang. Rupanya mu tak suka pergi masjid, rupanya Baitullah, rumah Allah Ta'ala, mu tak suka pergi. Saya tahu tak boleh mengaji pula apa, mu jom tak payah mengaji, buat sakit telinga dengan ustaz duk meletak panjang, tu pun tak berhenti lagi. Contoh lah kan. Maksudnya memang maksiat, rupanya tak pernah berhenti taubat, tak pernah menyesal, bodoh tu tak pernah menyesal lagi. Ni kita maksiat batin banyak lagi banding maksiat zahir. Kita mengaji ni kena suluh dengan tutup guru, ulama sama kita sedar. Banyaknya aku ni. Astagfirullah. Yang ni yang nak sebut asal sabab untuk boleh dapat nur hidayat ni apa? Hati itu dicerah, dia kenal dah apa Rasulullah ajar. Tambah pula boleh mikir, Rasulullah ni ajar kita ni sepanjang jaga. Tambah dia boleh mikir dah, nak panjang hidup ni. Padahal kalau aku sedekah aku pun berapa duit ya. Nak hidup selama-lamanya. Aku ada 30,000, 40,000 pun rasa tak cukup lagi. Ni kalau akhirat esok wakaf pun berapa rupiah, berapa 10 ribu, 2,000, 30,000 dah lagi. Cukup kan, dah bekal. Untuk apa dia nak bekal? Nak lagi duit pun duit tak ada. Untuk apa dia nak bekal nak balik sana? Nak saya sebut sekali lalu dengan mudah. Bekal dia mudah kan? Iman dengan masalah. Sikitlah sebut tu. Jadikan hamba kepada Allah. Jadi hamba ni macam mana? Bagi kenal Allah Ta'ala, sedar Allah Ta'ala, tauhid Allah Ta'ala. Inilah modal kita paling besar ni. Nak tauhid ke Allah Ta'ala ni macam mana? Hati ni sentiasa hidup, ingat dia, tauhid dia,
Apa buat pun rujuk ke dia, ingat ke dia. Inilah modal paling besar sekali. Kalau ada harta benda je lah, Allah Ta'ala belanja. Mana boleh belanja? Allahumma salli. Kalau harta tak ada, bandar pun duk simpan cukup-cukup ni, kena PKP kalau panjang sikit, tak tahulah aku nak cari duit mana. La ilaha illallah, tawakal aje lah. Tu apa bekal kita nak bertemu Allah Ta'ala? Tak ada jalan lain, iman. Nak iman tu apa? Zikir, fikir, rujuk, tauhid dengan Allah Ta'ala. Tak mana tauhid ni? Kenal dengan Allah Ta'ala, iman dengan Allah Ta'ala. Atas sebut ulama, siapa saya sebut ni, inilah dipanggil amal iman, inilah dipanggil amal batin, inilah dipanggil amal qalbi. Bila nak amal qalbi, nak amal iman, nak amal batin ni, dia mesti ada ilmu nak beramal, mesti ada. Jadi kita memang nak belajar situ lah. Cuma nisbah belajar tertib kitab dia pun, muka limah dia nak cerita tu panjang juga. Satu kalau saya baca lagi, saya baca sikit, tu saya suruh orang baca. 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 Saya akan ambil point ni nak cerita point lah ni. Pasal nak ujung ni. Yang kata dah faham kita punya perjalanan panjang, bekal kena banyak. Untuk apa ada kita? Jangan tak tahu bekal yang kita nak bawa apa dia. Bekal dia apa dia? Iman. Iman ni kalau sentiasa duk hidup, maksudnya bahasa kita kalau zaman lah ni, sentiasa duit masuk online. Kau faham tak saya cakap apa? Duit masuk online, faham tak? Contoh YouTube ni, ke Facebook ni, ramai orang tengok, 10,000, 20,000 macam mana? Duit masuk sedia. Contoh. Saya bukan nak cerita di YouTube tu, bukan nak suruh tuan-tuan jadi YouTuber, bukan. Saya bukan cerita tu. Hati tuan-tuan bila duk ingat Allah Ta'ala, Allah bagi jadi aku, Allah bagi nikmat aku, alhamdulillah. Dia hebat, aku ni dhaif, aku hamba-Mu ya Allah, la haula wala quwwata. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar. Sebut zikir dengan kenal. Tu. Meter duk jalan tu. Ni kalau saya sebut dalam bab pahala lah. Meter duk jalan. Kalau tuan-tuan duk zikir, Allah, contoh. Tiu kan. Allah, alhamdulillah. Hati kosong. Saya silap nombor tak naik pun. Tak naik. Sorry saya bukan nak ajuk-ajuk siapa. Sampai dah kata meter tak naik rupanya siapa? Batin kosong. Kalau zikir kali pun subhanallah, bunyi berlagu sedap. Rupanya kosong, tak kenal Allah Ta'ala siapa. Rupanya zikir tu mulut tak faham. Meter tak naik lah. Meter tak naik duduk situ. Jadi macam mana nak bagi meter naik macam mana? Perjalanan dia nanti memang kita jumpa dia akan cerita lagi apa dia. Hati kena kenal, ada ilmu, nak kenal Allah Ta'ala. Memang sedarah dia sebut dia Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Mesti kita kena ngaji suku untuk pergi ngaji ilmu tauhid, nak bagi faham macam mana nak boleh ihsas Allah Ta'ala, idrak Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala, macam mana nak boleh kenal makhluk siapa, Allah Ta'ala siapa. Wajib kena perdoain. Satu pondok saya duduk lah ni pondok Patih memang saya duduk kerja kan. Tuan-tuan tak tahu tanya Arimah lah. Saya nak cerita panjang aku kata ni. Saya duduk lah ni, duduk ada online dia pun pasal memang cadang nak gunakan peluang PKP apa ni untuk kalau boleh nak khatam kitab, insya-Allah. Saya duduk bicara apa? Duduk baca ilmu tauhid lah. Baca orang tu kitab yang jarang orang baca, tapi kitab tu memang special sangat, best sangat untuk keterangan yang ada dalam tu, menjelaskan betul-betul macam mana kefahaman yang sepatutnya nak kena lurus dengan Allah Ta'ala ni, supaya faham betul makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Nak pergi faham tauhid tu, tuan-tuan nak tengok online ke apa kan, tu satu hal. Tapi saya nak kata nisbah kita punya bekal nak balik ke Allah Ta'ala ni, yang menyebabkan boleh sukses kita di akhirat ni, apa dia? Hati ni lah yang kita selalu abaikan, yang kita selalu tak hidupkan dia. Bahkan taat kita hak zahir pun dia hanya taat raga je, jiwa tak taat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita, fahamkan apa yang kita sepatutnya nak cari ni, dijadikan kita pula macam mana sebut dalam Quran, dalam hadis ni, apa dia? Terang mata hati,
Dan dengan tu akan ada indikator menunjukkan hati dia hidup dah. Nampak dah macam ni dah. Dia dah memang nak mencari dah, berebut dah. Dah nak pegang Quran dah, pegang kitab dah, gantar sepih dah. Dia boleh, ada majlis yang dia nak hadir. Dia berusaha dah. Dia nak belah korban dah harta benda dia, cari dah, keliling dah. Dia sedang dalam proses duk macam mana nak berbetulkan diri, nak hidupkan hati khasnya, macam mana nak ada hubungan dengan ilahi. Tu masya-Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita macam ni. Pasal orang yang memang terbuka mata hati macam ni lah, yang memang dia akan terus mencari. Walaupun dia dah dapat satu kedudukan di sisi ilahi, dia tak pernah rasa berpuas hati dengan pencapaian diri. Itu kot bahasa dia. InsyaAllah kita sambung akan datang. Maka serentak dengan keadaan itu, lalu timbullah. Masih dia nak cerita keadaan yang sepatutnya kena ada bagi seorang ni untuk, yang ni sabab pencarian dia, dengan sebab tu terang mata hati dia. Dia masih nak cerita tentang tu. Rasanya tangguh situ dulu. Maka serentak dengan keadaan itu. Sambung itu nanti, insyaAllah. Jadi pelajaran kita hari ini, dia nisbah baca, dia nak sebut tu lah. Tak ada lapang hati dan wari perasaan. Ujung tu saya sebut dengan kesimpulan, nak hidupkan hati tu macam mana? Hidup dengan iman. Bagi dia boleh sedar, generate tauhid kau salah, sedar kau telah. Nak macam mana nak sedar tu? Tu. Panjang umur jumpa. Insya-Allah. Soalan kalau ada sekitar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.